climbing as we go. And our first panel discussion is actually going to be conducted in Bahasa Malaysia. So let's have a look at the title, shall we? Our title for today is Pendigitalisasi PKS dengan Bantuan dan Insentif Bersasar KAS. Our moderator for today is the Senior Principal Assistant Director of Ministry of Finance Malaysia, Adam Ling. Hi, Adam. Hi, Adam. I think you're actually on mute. I can't hear you. Right. Hey, morning, Lauren. Can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Right. Hello. Morning. So nice to see you. So you are our moderator for today. Now, like I mentioned earlier, this is the last and final day of our program here. So we are depending on you to rally up our audience, and I'm pretty sure you can do it. No problem at all. We'll try my best. You definitely will. I know. I have like full confidence in you. Now, our panelists also are made up of the Head of Partners Relations of Business Digital Adoption of MDEC, Ms. Jasmine Abdul Raza. Hi. Hi, good morning. Good morning. And how have you been this week? Good. I've been good. How are you? I am great. I am actually looking forward to the weekend. It's been a long 3 days, but there's nothing else I'd rather be doing. So we are so happy to have you here. Let's go ahead and introduce the rest of our panelists as well. We have Encik Muhammad Arzian, the Manager of Microbusiness of BSN. Hi. Hi, how are you? Okay, I'm great. Yeah, you might want to tilt your screen just a little bit lower so you can see your face throughout the entire session. Just a little bit lower. Lower. There you go. Perfect. Okay, that should be all right. But yes, thank you for being on board with us here today. Now, we also have Chris Daniel Wong, the Director of Co-Metro Capital Group, Sendirian Berhad. Hi. Hi, good morning. Good morning. And have you had your breakfast? Belum lagi, tengah minum. Belum lagi? Dah minum kopi dah? Tengah minum. Practicing. A staple in every Malaysian diet has to be either coffee or tea. But once again, welcome. And finally, we also have the Bendahari Kehormat Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Sembilan, Kamaru Zaman bin Asri. Hello. Oh, is he here with us? I don't think Kamaru Zaman is here. Perhaps Adam, when he comes back, you just, introduce him to everyone. I believe we can begin. So Adam, you know how this goes. We have 40 minutes in total, 30 minutes for your discussion, and the last 10 for your Q&A. So you guys, for whoever is tuning in right now, if you have any questions for our panel right here, just leave them in the Q&A box. It's right beneath your screen. You'll see the box that says Q&A. Click that, type in your question, leave your name, and our panel will get back to you. Adam, whenever you're ready, take it away. All right. Thanks, Lauren. Good morning, everyone. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Adam from Ministry of Finance. I think Lauren has introduced the panelists, so let's not get more delayed on that. Just to give everyone a perspective how we're going to handle this 40 minutes moving forward. We'll start off with a perspective from the industry led by Daniel himself. And then from there, maybe Kamaru Zaman can also hop in when he's ready to give us a perspective from the Bumiputra entrepreneur side. This is about the opportunities for digitalization, context of where the SME should go forward in the new norm, and what are the enablers that should be made available so that the SME can find it easier to hop on to the digital track. And after that, we will then move on to Jasmine. Jasmine will then speak about what are the programs, what are the roles of MDEC, who they are, just a brief intro, what MDEC has been trying to do, what programs are now available to help SME entrepreneurs, the local entrepreneurs, for them to increase their productivity and also to hop on the digital bandwagon. And last but not least, then we will then invite Encik Arzian, who is from the Bank Simpanan Nasional, to speak about what are the facilities or the incentives that has been offered by the government under the Prihatin and the Penjana plan. Right, as well as maybe if Encik Arzian is generous enough, he can also share with us what are the financial facilities are there under BSN, and of course, if time permits. Okay, so that's essentially a brief overview how we're going to take this 40 minutes through the journey of the 40 minutes. And then last but not least, as reminded by Lauren, we are going to give the audience some space for them to ask any questions. But of course, if you have any questions along the way, you can always use the chat function, then we will try to get back to you. Okay,
So now let me move to Daniel, pass the floor now to Daniel. Will you take us through the perspective of the SME and what enablers and challenges on digitalization, Daniel? Hi, morning. Selamat pagi semua. Saya rasa sesi ini dalam bahasa Melayu. Terlepas pandang Encik Daniel, terlepas pandang. Encik Daniel, terima kasih. Silakan. Ya. Pada pendapat saya, kita lebih kurang lebih kurang dalam negara kita ada 908,000 SME yang berdaftar dengan SSM sejak 2 tahun yang lepas. Kalau kita lihat pada segi apa orang kata SME yang telah orang kata telah mengamalkan dasar digitalization dalam syarikat mereka, puratanya kita lihat kurang daripada 20%. Antaranya ramai yang berkata bahawa mereka ada website, mereka ada laman sesawang, ada website. Tetapi itu tidak bermakna mereka telah memasuki era digital. Sebab era digital ni bukan saja orang kata ada website sudah cukup. Ada juga yang berkata bahawa mereka telah orang kata membuat pemasaran melalui Facebook ataupun melalui Instagram ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui email blast. Tapi itu tidak cukup. Antara punca paling ketara di dalam PKS, perniagaan kecil dan sederhana, kita lihat bahawa mereka tidak mengamalkan dasar orang kata big data. Kerana mungkin mereka tidak mempunyai keupayaan kewangan untuk keupayaan kewangan yang mencukupi supaya mereka dapat orang kata tenaga kerja ataupun boleh di outsource orang kata supaya mereka ada keupayaan di dalam mengamalkan segi big data. Kita tahu apa itu big data. Kita tahu rata-ratanya syarikat gegasi orang kata mengamalkan pemasaran secara big data. Tetapi itu adalah cabaran SME. Cabaran SME adalah mereka tidak mempunyai keupayaan kewangan. Mereka mahu rata-ratanya mereka mahu menyertai perlumbaan, orang kata perlumbaan, the race di dalam segi tersebut. Tetapi cabaran kewangan adalah yang paling utama. Kita lihat sejak 18 hari bulan Mac apabila MCO telah dilaksanakan, ramai pengusaha SME rata-ratanya orang kata berjaya di dalam segi pemasaran digital. Mereka menggunakan Facebook untuk memasarkan produk mereka. Kita lihat semasa era MCO, sekarang ni CMCO semasa era MCO ramai yang menjual ikan, ramai yang menjual sayur, ramai yang menjual barangan keperluan harian di dalam orang kata menggunakan platform social media. Tetapi apabila sampai ke peringkat sekarang, RMCO, Recovery Movement Control Order, kita nampak graf yang di mana pada awalnya semasa MCO menaik. Graf tu menaik sebab kita tak boleh keluar rumah. Apabila kita tidak boleh keluar rumah, kita faham. Kita lebih banyakkan orang kata tengok pada telefon bimbit kita ataupun lebihkan masuk internet dengan menggunakan laptop kita. Kita banyak melayari Facebook, kita banyak melayari Instagram dan sebagainya. Jadi marketing, pemasaran pada masa tersebut amat berjaya sebab orang tak boleh keluar rumah. Apabila orang tak boleh keluar rumah, mereka duduk di rumah, apa yang mereka buat? Melayari internet ataupun melayari Facebook dan sebagainya. Tetapi sekarang ni pada zaman pada era RMCO, ramai yang boleh keluar rumah, orang bekerja di luar ataupun orang it means that kita sentiasa di luar. Kita balik rumah sebelum maghrib. Kita balik rumah pada waktu petang. Jadi kita lihat daripada pagi sampai petang, fokus kita tidak seperti dulu. Fokus kita tidak pada Facebook dan Instagram. Jadi kita lihat pada graf,
penurunan amat ketara. Apabila mereka membuat pemasaran secara digital semasa MCO, tetapi sekarang kita lihat cara mereka gunakannya tidak boleh dipakai sama sekali. We cannot use those format as what we did last time. Jadi itu cabaran PKS. Cabaran PKS adalah mereka harus sentiasa dibimbing. Saya bukan kata didik tetapi dibimbing supaya mereka mempunyai skill pemasaran digital yang lebih halus lagi. Itu pendapat saya. Jadi cabaran PKS sekarang ialah bagaimana mereka boleh meneruskan pemasaran digital mereka. Mereka perlukan skill tersebut. That is the skill that SME needed. Cabaran mereka ialah bagaimana kita boleh bimbing PKS supaya mereka teruskan pemasaran digital. Sebab pemasaran digital ni berubah dari semasa ke semasa. Zaman saya dulu, kita tidak pakai Facebook. Zaman saya dulu kita pakai QQ ataupun orang kata ICQ, betul tak? Tetapi sekarang ICQ telah orang kata dah tak ada. Lepas tu kita sampai ke zaman BlackBerry Messenger. Sekarang kita ke zaman WhatsApp pula. WhatsApp pun kita Malaysia ni orang ramai orang pakai WhatsApp. Tetapi kita beralih pada Telegram pula. Jadi setiap aplikasi yang mereka pakai itu ada pengkhususan yang tersendiri, pemasaran digital yang khusus tersendiri. Itu pendapat saya. Jadi saya rasakan bukan SME tidak boleh berjaya. Saya rasakan SME perlukan bimbingan yang berterusan. Apabila kita lihat pada syarikat gergasi yang saya sebut awal-awal tadi itu, mereka mempunyai bimbingan yang berterusan. They have continuous human resource training, betul tak? Tetapi di PKS mereka tidak mempunyai keupayaan tersebut. Kita tahu cabaran PKS ialah mereka perlu mempunyai orang kata profitability. They need that kind of profit to continue the company. Tetapi mereka ni ramai antara di pengusaha PKS ni masih orang kata dia struggling, masih tidak mempunyai keupayaan tersebut. Jadi apabila mereka tidak mempunyai orang kata revenue yang berterusan, bermaksud mereka tidak mempunyai aliran tunai yang boleh membolehkan mereka untuk mendapatkan bimbingan berterusan daripada profesional guru ataupun profesional trainer. Jadi itulah cabaran kita. Jadi saranan saya kepada MDEC ataupun agensi-agensi yang berkaitan seperti SME Corp dan sebagainya ialah memberikan latihan yang berterusan kepada PKS secara orang kata percuma ataupun secara bimbingan berkelompok dan sebagainya supaya mereka ni boleh terus dibimbing. Itu pendapat saya, Cik Adam Lee. Adam, I think you're on mute. Terima kasih Encik Daniel dalam dari perspektif tersebut. Yang saya boleh rumuskan adalah cabaran kewangan, bimbingan berterusan dan juga era norma baru ini. PKS perlu melihat kepada pendekatan berterusan untuk memasarkan produk mereka melalui saluran digital. Okay, itu perspektif daripada Encik Daniel. Selepas ni saya ingin menjemput Encik Kamarul Zaman daripada Dewan Perniagaan Melayu Cawangan Negeri 9. Encik Kamarul Zaman, selamat datang. Assalamualaikum. Encik Kamarul Zaman, boleh try lagi? Boleh try? Boleh dengar ke? Okay, yes. Okay, jelas. Okay. Sekarang kita ingin menjemput Cik Kamarul Zaman. Terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Okay, saya akan serahkan sesi ini kepada Cik Kamarul Zaman pula untuk berkongsi. Terima kasih Encik Adam dan panelis yang lain. Saya Kamarul Zaman daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Kami di Dewan Perniagaan Melayu Malaysia sebenarnya amat menyokong pendigitalan SME yang dibuat oleh pihak kerajaan dan kami amat mengalu-alukan dasar tersebut. Jadi sebenarnya sebagaimana yang ramai ketahui sebenarnya, peranan kami di PMM, kita telah mempunyai usaha persefahaman dan jalinan secara terus bersama MDEC
dalam Go 4.0 yang telah dilancarkan di Langkawi sejak tahun 2018 lagi. Jadi dan untuk pengetahuan juga, kita sekarang ini pada hari ini kita telah mempunyai MOU bersama dengan Celcom, ya, dalam menjayakan pendigitalan SME, ya, untuk semua ekosistem bisnes, yang mana pelancaran itu akan dibuat pada petang ini bersama dengan Celcom di KL Hilton. Jadi pada pandangan saya, pihak kerajaan telah membuat satu langkah yang amat baik bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana dalam memacu ekonomi dengan menggunakan teknologi sebagai platform utama. Dia bukan sahaja di peringkat digunakan untuk front end seperti post point of sales, tetapi juga di back end untuk pengurusan sumber tenaga dan juga kewangan. Sebagaimana kita ketahui, di pihak SME sendiri, ya, yang seramai 908,000, sebagaimana yang Encik Chris Daniel sebut sebentar tadi, kebanyakan SME ini mempunyai kekangan kewangan, ya, dalam mendigitalkan atau melaksanakan proses yang lebih baik dengan menggunakan teknologi ICT dalam memacu perniagaan mereka. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak kerajaan dan juga BSN sekarang ni yang memberi, ya, sebagai insentif untuk mendapatkan dana. Jadi pihak DPMM rasa program ini perlu bukan sahaja secara short term, tetapi perlu dibuat secara berterusan. Sebagaimana juga seperti panel yang telah nyatakan Encik Chris Daniel sebentar tadi, kami amat bersetuju. Jadi itu pandangan dari pihak DPMM lah terhadap program ini. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Kamarul Zaman. Tepat dan ringkas perspektifnya, itu sama juga seperti perspektif Encik Daniel sebelum ni, iaitu kekangan kewangan dan juga bimbingan berterusan. Namun bagi mewakili kerajaan, kami menghargai usaha Dewan Perniagaan Melayu untuk juga turut bersama berganding bahu memberikan bimbingan kepada SME tempatan. Okey, Zaman. Sekarang kita beralih kepada Puan Jasmine. Puan Jasmine daripada MDEC, sila berkongsikan kepada kita perspektif MDEC, program-program yang ada yang boleh bridge the gap yang dipaparkan oleh panel-panel kita sebelum ni. Puan Jasmine, silakan. Terima kasih Encik Adam. Audience, allow me to speak in English. Okay. Saya akan cuba rumuskan. Yes. Thank you, Adam. No, because kita dah biasa kan bila berbincang dalam bahasa Inggeris. So to convert everything in Malay, it's kind of challenging actually for myself. Okay. So the role of MDEC in terms of digitalization here is building a conducive ecosystem for the SMEs in order for them to accelerate their digital journey. And what we want to see holistically is the increase of digital adoption rate among all SMEs. Yeah, I understand from Chris, who pointed out that having a website, having digital marketing is not enough. And I totally agree. In fact, we want them to move forward into the digital journey. But however, at the same time, on the flip side, we also want everybody to start, to kickstart. And to us, to kickstart this digital journey, it's best to have at least something than nothing. So kalau masa MCO you dah start promote your on Instagram, on Facebook, so on and so forth, that's good. But what is next? So what is next is something that
MDEC has also built somewhat a guideline. If you have attended, kalau PKS dah attend some of MDEC punya sessions, you might have seen where we put in start your digital journey with easy steps. So first, in the journey, we have digital presence, which is consists of your marketing. And then we have e-commerce, putting your products in the e-commerce platform. And then we have digital operations. So once you have done that, how do you improve your operations, your business operations? And then you have digital process. And last but not least is the advanced technology. So why we created these steps pun because there were requests when we did the 100 Go Digital in Langkawi. The same question is, where do I start? Bila I dah start, ke mana pula I nak pergi? Kan? Kalau I dah buat e-commerce, what's next? So after speaking to a lot of SMEs, gathering all this information, we created this guide lah. It's not cast in stone, tapi something that SMEs can follow. So coming to what kind of programs that we have, which is related to this journey, we have created or we have partnered with people like MBank, with MBank BizRace. We have also partnered with UOB Bank, Jom Transform. So the success of Jom Transform last year, where we have seen participants going through the program have increased 30% of their productivity. That's the reason why we continue to support this particular program. And this year, we are supporting it, and we are also assisting the participants with the Smart Automation Grant. Something that which has been announced. So we want it to be smart money. We don't want to just give it forward to the SMEs. Especially like what you mentioned, Chris, that bimbingan, right? So with this particular program, you are able to get step-by-step bimbingan. So first you find out what is your pain points and opportunities, and then you move on to what are the specific solution that you need to adopt, and then baru you incorporate it in your business. And then from there, you are able to see the success, either increase in your, improve your efficiency, reduce your cost, enhance your customer experience, or even increase your sales. And I think semalam, kalau tak silap I, we had Puan Zainah from the 100 Go Digital Langkawi program that we did. And she was on our panel, one of our panelists, and she spoke about it, how she went through our program. Before MCO, after she has digitalized her business, she saw 20% increase in her sales. And of course, during MCO, she saw 80% increase of her sales. And now she's already expanding, daripada Langkawi jual sate, she has expanded to Klang Valley and also to Sabah by selling satay. And she is selling it to our hotels. So that is one success story. We also have many that we have helped, but I agree that we would need to have a continuous effort with to handhold the SMEs. But I would have to say that there are also private sectors, like how Encik Kamarazaman mentioned, that is offering this particular assistance, bimbingan. Celcom, I also attended Google Analytics, which is for free. That is something which SMEs could embark as well, which you nak belajar pasal analytics, data analytics, and it's for free. And you can use, a lot of these tools are provided for free from these giant technology providers. So to me, if there's a means, there's a way to do it. And it's up to an SME as well, to go and get it. Because I think right now, everybody is actually offering that to the SMEs in terms of financial. BSN ada the 5,000 matching grant. SAG, we also have that. And also others, private institution who's also assisting. That's from me. Puan Jasmine. Okay. Cik Azam, bagi saya sedikit laluan, mungkin saya boleh rumuskan apakah intipati yang sesi yang dikongsikan oleh Puan Jasmine tadi.
So untuk para hadirin sekalian, Puan Jasmine menerangkan daripada pengalaman MDEC untuk membangunkan pendigitalan di kalangan PKS, rata-ratanya terdapat 4 fasa yang utama, iaitu PKS digalakkan untuk mewujudkan identiti digital ataupun kehadiran mereka di platform digital. Lepas tu mereka perlu bermula untuk menjalankan urusan secara e-dagang ataupun e-commerce, dan seterusnya untuk pendigitalan proses-proses kerja dalaman, dan akhirnya untuk pengembangan pendigitalan dengan jangkauan yang lebih besar lagi. So itulah 4 fasa utama yang memang merupakan strategi pendekatan oleh MDEC, dan daripada strategi tersebut MDEC telah merancangkan program-program mereka untuk membantu SME bagi meneruskan perjalanan melepasi 4 fasa tersebut. Puan Jasmine juga berkongsikan dengan kita pengalaman satu kes yang usahawan yang berjaya daripada kempen 100 kod digital yang telah diadakan di Langkawi baru-baru ini, di mana pengusaha kecil berjaya meningkatkan jualan, tetapi juga telah mengembangkan jangkauan pelanggan beliau daripada Langkawi sehingga ke Lembah Kelang. So itulah bagi tuan-tuan dan puan-puan di sana yang mengikuti sesi kami, dari Cik Daniel hingga Cik Kamarul Zaman, yang mengatakan adalah penting untuk PKS bagi tidak melepaskan peluang untuk berada di dunia digital. Kepada Puan Jasmine yang telah memberikan sedikit keterangan mengenai program-program bimbingan MDEC yang turut menjawab kekangan yang telah diutarakan oleh Cik Daniel dan Cik Kamarul Zaman. Sekarang kita beralih pula kepada Encik Azian yang akan memberikan kita sedikit sebanyak maklumat mengenai satu lagi kekangan yang telah diutarakan oleh Encik Daniel dan Encik Kamarul Zaman, iaitu keupayaan kewangan. Okey, Encik Azian, silakan. Okey, terima kasih Encik Adam. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think apa yang telah diberkatakan oleh rakan-rakan panelis saya tadi, I think semuanya bercakap mengenai kepentingan ataupun kebaikan untuk kita engage digitalization ni. Tetapi saya rasa apa yang lebih pentingnya modal macam mana kita nak digitalkan perniagaan kita. Where orang kata we talk about digitalization, of course kena ada orang kata modal lah untuk memulakan perniagaan secara digital. Okey, sedikit latar belakang mengenai geran padanan digital ini yang saya rasa kita patut terima kasih kepada kerajaan, especially MOF. Hari ini semua orang bercakap pasal digital, tidak keluar rumah, pembelian atas talian. Kadang-kadang kita tengok sesuatu yang tidak baik itu ada baik di hujungnya. Saya rasa effort ni telah dimulakan oleh MOF awal lagi, sebelum lagi COVID, sebelum lagi orang kata PKP itu pada 18 Mac. Sebenarnya benda ni telah bermula pada bulan Februari 2020, di mana ada arrangement telah dibuat di antara BSN, MDEC, SME dan juga MOF untuk geran pendigitalan ini di bawah bajet tahun 2020. Dengan objektifnya adalah untuk menggalakkan semua SME ataupun PKS di dalam sektor berbagai sektor untuk mendigitalkan operasi perniagaan mereka. Dengan itu pihak kerajaan telah menyediakan sebanyak 50% geran padanan sehingga 5,000 kepada setiap PKS dengan jumlah keseluruhan dalam jangka masa 5 tahun sebanyak 500 juta. Yang kita anggarkan kepada 100 yang akan dapat benefit ni kepada 100 PKS yang terawal memohon. Kalau saya rasa apa kebaikannya digitalan ni, saya rasa rakan-rakan saya lebih mahir, terutama di MDEC ataupun Encik Daniel tadi telah maklumkan betapa bagusnya sekarang kita pergi ke era digital.
Bagi pihak BSN pula, kami sebagai ejen untuk mengurus takbirkan geran padanan ni, seperti biasanya siapa yang boleh memohon lah. Maknanya sesi saya ni akan bercakap siapa yang boleh memohon. Saya bercakap mengenai PKS yang layak adalah PKS tu semestinya memiliki atau owned by Malaysian lah, ya, daripada rakyat Malaysia sendiri. SME itu kena beroperasi tidak kurang daripada 1 tahun dengan minimum sale turnover sebanyak 100,000. Bagi PKS yang mungkin telah melebihi 1 tahun, hanya memerlukan 50,000 saja jualan tahunan. Apa yang diperlukan di sini adalah seperti biasa borang, borang boleh didapati di kita punya website, partikular ataupun butir-butiran mengenai PKS tersebut seperti SSM dan sebagainya, dan kita memerlukan bank statement untuk memastikan atau untuk memastikan jualan sebanyak 100,000 setahun dan juga 50,000 dan sebagainya. Dan apa yang penting sekarang ni, pihak PKS kena berjumpa dengan TSP lah, service provider yang menyediakan package digital ni yang terdiri daripada 7 seperti HR, e-commerce, digital sales, remote working untuk procurement dan juga electronic point of sale. Sekarang ni terdapat 230 service provider di seluruh negara yang juga kami paparkan di website kami, list service provider tersebut. Dan perlu berjumpa dengan beliau dan memilih mana-mana package dan seterusnya datang ke BSN untuk memohon. Ya. Macam kita katakan pada awal tadi, kami menyediakan sebanyak 50% geran padanan yang to the maximum of 5,000. Ya. Dan saya rasa kita mesti bersetuju dekat sini, ini adalah package insentif yang mana untuk galakkan PKS untuk moving one step further untuk mendigitalkan operasi perniagaan mereka. Okey, mungkin selanjutnya apa yang saya nak katakan di sini dari segi workflow dia. Sedikit sebanyak tadi saya dah cakap, tapi kita go point by point lah. SME perlu ada kontak ataupun pergi berjumpa TSP dan selanjutnya mengisi borang dan pergi ke BSN untuk memohon. Kami memerlukan 5 hari untuk proses sampai ke kelulusan dan juga pembayaran memerlukan lebih kurang 15 hari bekerja. Di mana bila lulus kami akan membayar terus kepada service provider ni dan service provider mungkin akan berhubung dengan pihak PKS untuk membekalkan apa saja perkhidmatan yang diperlukan. Dan saya rasa itu saja daripada BSN, Encik Adam dan panelis lain dan juga pendengar yang di luar sana. Kalau ada apa-apa soalan, maybe kita bawa ke penghujung siaran kita ni. Ya, Encik Adam, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Encik Azian. Nampaknya sesi kita pagi ni walaupun ringkas tetapi telah berjaya meliputi isu-isu utama yang telah diutarakan, iaitu bimbingan dan juga kekangan kewangan. Jadi mungkin kita ada masa lagi ni, mungkin kita nak bagi peluang kepada para panelis kita lagi sekiranya ada sesiapa yang hendak menambahkan input masing-masing setelah mendengar informasi yang telah dikongsikan tadi. Ada saya nak mencelah sikit ni. Okey, Encik Daniel, silakan. Saudara Adam, saya nak mencelah sikit ni. Saya katakan pada awalnya semasa orang kata zaman, walaupun bukan zaman, semasa waktu MCO, kita lihat ramai PKS SME yang dia rasakan dia berjaya dalam segi mengamalkan pemasaran digital. Cabaran yang saya sebutkan tadi ialah selepas MCO, semasa waktu sekarangnya RMCO. Mereka ni orang kata sedang bergelut, struggling, kerana mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Semasa zaman CMCO pula, waktu CMCO kita nampakkan ramai yang jual durian musangking melalui social media, Facebook. Tetapi sekarang bergelut, tak boleh nak jual pula dekat Facebook.
kena buka warung pula dekat tepi jalan. Betul tak Cik Ling, Cik Adam? Betul kan saudara? Jadi bukan saja kekangan tetapi pemahaman. They need to be educated, they need to be handheld, they need to be coached. Mereka perlu dibimbing secara berterusan. Saranan saya kepada pihak MDEC dari Zamin ialah adakan program yang mereka boleh dibimbing mengikut kadar waktu, mengikut peredaran zaman, mengikut peredaran waktu. Mungkin pada kuartal ketiga, suku ketiga ni, lain pula. Apabila kita masuk pada suku keempat tahun 2020, lain pula dia punya pengamalan social media marketing. Kita masuk pula suku pertama, apabila nak sampai tahun Cina tahun depan pula, lain pula dia punya, orang kata, dia punya pengamalan pemasaran digital. We need to have a continuously education program for the SME. Kita perlukan. Dan mengikut sukatan pendidikan, sukatan pelajaran, mengikut orang kata waktu yang berbeza. Because one size doesn't fit all in social media marketing. Apa yang berlaku pada hari ini tidak semestinya benda yang sama pada hari esok. Itu pendapat saya. So, kenapa PKS bergelut? Kenapa mereka ni orang kata susah sangat nak catch up? Susah sangat. Sebabnya mereka tidak mempunyai keupayaan, bukan saja keupayaan kewangan. Mereka tidak mempunyai keupayaan teknikal untuk orang kata meningkatkan keupayaan mereka. So that they continuously to upgrade themselves or continuously to change themselves. Itu pendapat saya. Minta maaf, saya nak celah sikit. Saya pembelajaran berterusan lah ya. Pembelajaran terusan. Because I have the passion for SME. We come from SME. We know. Kita faham. Kita faham kenapa mereka ni orang kata bukan saja bergelut. Tetapi mereka tidak tahu apa nak buat. Kadang-kadang mereka ada duit. Bukan kata mereka tak ada duit. Mereka ada duit. Mereka ada keupayaan kewangan. Tetapi mereka bergelut. What should I do next? Perlu ada panduan ya. Dan kadang-kadang bila mereka labur duit itu, wang tu di dalam satu benda tu tidak berjadi. Apabila benda tu tidak berjadi, saya nampak ada komen dalam Q&A tadi tu kan. Ada mereka ni bad experience in online banking. Jadi mereka tak nak masuk program banking tersebut. So this is one of the things. Ini adalah salah satu faktor because SME is hard earned money. Duit tu susah, orang kata susah mereka nak dapat. So apabila mereka dah kena burn, their fingers burn one time or two time, mereka tu takut. Yeah. Jadi itu peranan agensi kerajaan untuk memberi bimbingan terusan. Itu pendapat saya. Saya nak sikit tadi. Okey, Jadil. Mungkin Cik Kamarul Zaman, sebab tadi Cik Kamarul Zaman ada berkongsi dengan kita semua bahawa Dewan Perniagaan Melayu ada meneruskan program yang akan hujung minggu ni ke kalau saya tak salah. Mungkin boleh berkongsikan intipati program tersebut, Cik Kamarul Zaman? Antara program yang kita akan ada pada 19 hari bulan nanti adalah di Negeri Sembilan. Kita ada menganjurkan program bersama dengan pihak-pihak bank dalam menanganilah masalah kewangan individu dan juga syarikat kecil dalam menangani masalah MCO yang baru sahaja mereka lalui. Jadi untuk kita cuba mendapatkan bantuan-bantuan kewangan ataupun masa yang diberikan lebih panjang untuk pembayaran balik dan sebagainya, kerana sebagaimana yang kita ketahui kat situ, saya dekat sini juga saya nak mengambil kesempatan lah kepada pihak BSN tadi, kalau dapat berkenaan dengan syarat, saya nampak tadi bahawa operasi syarikat mestilah selama 1 tahun. Jadi saya juga ingin meminta jika syarat tersebut boleh dibuka terutamanya kepada golongan yang mula mencuburi bidang perniagaan, terutama kerana masalah pemberhentian kerja yang ketara lah sekarang ni berlaku, dan juga kepada siswazah yang sukar mendapatkan pekerjaan. Jadi elok kiranya, baik kiranya jika mereka ini boleh menggunakan juga dana ini untuk mereka set up mereka punya sistem daripada awal lagi. Sebagaimana dalam pepatah Melayu cakap, jika kita ingin melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi itu sebersikitlah tentang daripada Dewan Perniagaan.
Okey, Cik Kamarul Zaman. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perniagaan sebab sudi juga berganding bahu untuk memberikan bimbingan berterusan dan juga sokongan dan galakan berterusan kepada PKS di luar sana. Cik Daniel, mungkin satu ini soalan ni saya nak tujukan kepada Puan Jasmine ni. Sebab yang Cik Daniel kata tadi bimbingan kena mengikut peredaran zaman dan situasi yang berlainan. Mungkin Puan Jasmine boleh terangkan macam mana MDEC boleh program-program MDEC ini yang sentiasa beralih, yang sentiasa bergerak mengikut peralihan zaman. Apakah unsur-unsur faktor penting yang ditekankan oleh MDEC apabila menggubal program-program MDEC? Okay, thank you. Again, I have to speak in English. Sure. Okay, so if you have seen or watched our seminar for the past 2 days, we have actually launched our website called dx.com.my. This particular website is actually a platform to gather all SMEs program, be it MDEC and also other agencies and other private sectors. But the current moment, because it has just launched, it is of course filled with MDEC program. Now, I would like to extend and invite all SMEs to come to this platform to actually, because there's an intelligence behind it. So bila you choose what kind of businesses you are, at what stage, after that we are able to match you with what kind of incentive, what kind of relevant program to you. Oh. So yes, so later on, we are also working very closely with SME Corp as well with MPC to put in their programs as well in here to link back. But of course, then we'll be able to suggest what kind of other programs are apart from MDEC punya program. So you can find programs like Digital Accelerator, e-Usahawan, Go E-Commerce, all in there. Or microfinancing from eBerkat punya incentives. Everything is all parked in this particular website. And once you fill it up, we will match you accordingly, according to your needs. Yeah, it was just launched a couple of days ago. So it's good for the SMEs to take part in this and to see. That's the first step. Now for MDEC, in general, right, we have different divisions that look into different areas. And this is where the expertise come in to look and to provide the necessary bimbingan for the SMEs or even for larger corporation. Because we also have people like in the AI or data analytics team that, that champion this and work around this and what kind of solution that is palatable for the SMEs pun ada juga, which it was a very heated panel discussion yesterday during dianjurkan oleh Huawei semalam. So what I'm trying to say is that we have it, yeah. It's just that it may not be consolidated in one platform, and hopefully with this particular platform that we just launched, we are able to help navigate the SMEs better. Because we also know that SMEs ada complain lah. Saya kata, there's so many, I don't know where to start, dekat mana nak tengok, SME Corp ke, MPC ke, MDEC ke. So hopefully this particular platform, which we will gather all the information together with SME Corp, MPC and other agencies as well, and other private sectors, then it's easier for SMEs to come in, fill up, and then we will match you to a particular program and also incentive. All right. Yeah. Thank you, Puan Jasmine. Terima kasih. Maybe before you go, Puan Jasmine, can you just can you just repeat the website just now about dx.com? Yeah. www.dx.com.my. www.dx, that is Delta X-ray? Yes, correct. deltaxray.com.my. Yes. Okay, Encik Daniel. Jelas sikit. Boleh Puan Saudari Jasmine type dalam chat room tu. Boleh. Nanti chat room. Okay. Yeah. Ini dah ada perbincangan yang lebih rancak lagi. Tu dah. My colleague dah tolong type in. Okay. So, masukkan dalam tu. Okay, kita ada masa lagi 3 minit. Saya dah dapat notis daripada pihak penganjur. Ada tak ada sesiapa yang nak bertanyakan soalan ke? Silakan. Actually, Adam, if you check the Q&A button, it's right beneath your screen. We have a lot of questions for you guys. So if you can answer them very quickly, that would be great. Okay. I think saya tertarik dengan satu soalan selain daripada matching grant ini, datang daripada T. Tuan Leong.
dia menanyakan dekat sini, adakah lain-lain package pinjaman kalau dia nak pergi IR 4.0 seperti pendigitalan, packaging and so forth lah kan untuk pengetahuan Encik T ni dan juga semua di mana terdapat juga package yang dikendalikan oleh BNM Bank Negara Malaysia di bawah Automation and Digital Fund dekat situ maybe Encik T boleh melayari web dekat situ yang saya rasa dikendalikan oleh semua bank untuk mengautomatekan atau digitalkan perniagaan SME di situ. Saya rasa menjawab soalan Encik T itu. Di pihak apa yang kita discuss hari ini kebanyakannya BSN atas platform grant digital lah. Tapi untuk the whole financing package untuk digitalization, Bank Negara ada menyediakan fund yang bernama ADF lah, Automation Digital Fund. Okey, terima kasih Encik Azian. Terima kasih. Yang ini IR 4.0 itulah fasa yang keempat yang ditekankan oleh Puan Jazmin dalam perjalanan pendigitalan. Okey, ada juga soalan macam Lorin kata tadi, dia tanya apakah jenis perkhidmatan yang layak untuk grant ni. Jadi saya rasa Cik Azian tadi ada terangkan jenis-jenis produk itu 7 jenis. Maklumat lanjut boleh didapati di laman web BSN dan juga laman web MDEC. So mungkin kita boleh pilih satu soalan lagi. Can I just add? Yeah. Apart from the digitalization grant, there's also the smart automation grant, of which the SMEs could also apply for directly to MDEC. So that is a 200 matching grant, 200,000 matching grant, and this is for the services sector. Right. Yeah. Oh, that's 200,000, 200,000 tuan-tuan dan puan-puan. Okay, segera pohon dengan MDEC. Encik Azian, ada satu soalan yang ini, soalan daripada authentic_azam. Salam, ingin ditujukan kepada Encik Azian specifically. Untuk apply BSM PKS Micro itu, perlu jadi pemegang akaun Bank Simpanan Nasional juga ke? Saya terus menjawablah. Sebenarnya dia tidak perlu, tetapi apabila kita memohon segala pinjaman di BSN, automatically pembukaan akaun itu adalah wajib. So it come like is concurrently it will happen somehow. Right. So BSN akan mewujudkan satu pengalaman yang seamless lah untuk pemohon lah ya. Saya nak mencelah pula Yes, pada pihak MDEC. Ni ada peluang nak mencelah. Kadang-kadang ni kita tak ada peluang, betul tak? Kita lihat dalam chat room tu ramai yang berkata we have to use bahasa Melayu, kita kena pakai English dan sebagainya. Kita terlepas pandang pasaran yang terbesar di Asia Tenggara iaitu pasaran Indonesia. Pasaran Indonesia about 400 million people, 400 lebih juta penduduk yang mempunyai penguasaan bahasa yang setara dengan kita. Walaupun bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tak sama tetapi kita katakan setara. Kenapa pihak SME, pihak PKS tidak memikirkan bahawa menguasai digital untuk memasuki pasaran Indonesia? Itu cabaran MDEC. Sebab kita hanya ada populasi sebanyak 32 juta. Kita faham dan daripada 32 juta ni antara 60 hingga 62% adalah pasaran Melayu. Walaupun pasaran Melayu ni ramai SME yang tidak masuk secara meluas lagi tetapi boleh ke pasaran Indonesia. Jadi saya nak bagi soalan, bukan nak bagi jawapan. Itu cabaran MDEC. Bagaimana menggunakan platform yang sedia ada membantu SME kita menguasai pasaran Indonesia. Barangan kita, produk kita bagus. Saya lihat ada satu website JD.com di China. Kita adalah pengeluar yang paling terkenal kopi putih, white coffee. Tapi yang jual kopi putih di platform JD.com adalah syarikat Indonesia, bukan syarikat Malaysia. Faham tak faham? Jadi bagaimana kita membantu? Kita lihat, kita adalah pengeluar durian yang terkenal di dunia. Tetapi yang jual di China secara orang kata berjaya adalah platform di Thailand, bukan platform di Malaysia. Itu pandangan saya sebab saya rata-ratanya tiap-tiap hari orang bagi feedback kepada MDCC, Malaysia Digital Consumer Commerce.
Itu adalah cabaran MDEC. Bagaimana membawa PKS kita sama ada Melayu, Cina, India. MIC ya, Melayu, Cina, India. Chinese, Indian, Malay ya. Berhad, Bagaimana kita bawa pengusaha PKS kita ke pasaran terbesar di Asia Tenggara. Itu cabaran MDEC yang saya nak bagi pada pagi ini. Jadi saudara Adam, kita ingat pagi ini ada cabaran pada MDEC walaupun mereka yang anjurkan program pada pagi ini. Okay. Tetapi PKS pula bagi cabaran pada MDEC. Okey, Encik Daniel. Daniel, saya rasanya saya akan cuba kita perlu tamat di sini. Lauren bagi signal. So, sebelum saya mengundurkan diri, terima kasih saya ucapkan kepada para panelis, para penonton. Jika ada silap dan salah, sila maafkan kita. Bukan selalu ini norma baru ni semua orang kan. Okey. Sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur MDEC, Lauren dan juga sekretariat. Terima kasih. Baik. Terima kasih panel. Dan masa pun dah tamat dan saya yakin hadirin kita yang sudah menonton webinar ini pada hari ini telah mendapat banyak faedah dan perbincangan dan pandangan anda semua amat dihargai. Bagi pihak MDEC kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Jom saudara-saudari yang sudah menonton ini kita berikan mereka tepukan virtual yang gemuruh di chat sekarang. Thank you so much for being here with us at the SME Digital Summit 2020. We appreciate all the insight and the input you've brought to our screen today. I think you've made our lives much richer in knowledge. So thank you so much once again, and feel free to stay on and watch the rest of the summit. All right. Bye. Thank you. All right. Bye everyone. Thank you.